Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan-kawan yang minta saya listkan beberapa wireless mechanical gaming keyboard budget, and untuk September, Oktober ni ada 3 wireless mechanical gaming keyboard budget yang saya rasa anda patut beli lah. Kalau anda beli keyboard lain tak check dulu 3 keyboard yang saya nak kongsikan dalam video kali ni, saya percaya anda akan menyesal. Ketiga-tiga keyboard yang saya nak cerita dalam video kali ni harga dia bawah 200 dan apa yang dia offer kepada kita, mind blown bosku. Tapi sebelum saya sebut nama ketiga-tiga keyboard tu, saya nak kongsikan dengan anda apakah benda ataupun ciri-ciri yang saya akan tengok dekat satu-satu keyboard sebelum saya beli dia. Mungkin benda ni berbeza dengan orang lain, dia based on penggunaan, based on anda punya cita rasa, tapi untuk saya first kali saya akan tengok dia punya form factor, dia punya size keyboard tu. Senang cerita, kalau nak beli keyboard ni saya akan kira dia punya key satu persatu. Secara total berapa key yang ada dekat dia. Ada keyboard yang full size key macam yang saya pegang ni, Duhoro VN98. Lepas tu ada juga keyboard macam ni 65% low profile. Ada keyboard yang 40%. Ini keyboard memang key tak cukup. Ada yang lagi rendah guys. But saya akan cari keyboard yang ada dedicated arrow key. So untuk dapatkan arrow key tu at least 65% ke atas lah. Jadi mana-mana keyboard 65% ke atas, saya akan beli dia. Itu ciri yang pertama. Yang kedua pula, saya akan tengok dari segi connection. Saya sangat perlukan connection jenis Bluetooth. Sedikit berbeza. Ada orang dia pentingkan wireless 2.4 GHz sebab dia nakkan latency yang rendah. Bila dia tekan tu automatic detect dekat dia punya komputer, which is bagi saya, sebab saya bukan main game, saya perlukan Bluetooth sebab saya guna keyboard, satu keyboard dekat banyak device. Saya guna keyboard ni dekat saya punya laptop yang ada dekat depan saya, kemudian dekat PC di belakang saya, dan saya kadang-kadang ada setup satu lagi PC untuk review. Keyboard yang sama saya akan kongsikan dekat PC tu. Of course, saya boleh guna dia punya wireless dongle, tapi itulah, nak cabut, nak cucuk, nak cabut, nak cucuk tu, benda tu bagi saya leceh. Ada juga saya punya wireless peripheral yang dia punya USB dongle tu dah hilang lah. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, keempat dan kelima saya kongsikan lepas intro. Nanti anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Manadiza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright, ciri yang ketiga saya tengok dekat satu-satu keyboard ni, adakah dia hot swappable ataupun tidak. Hot swappable ni maksudnya kita boleh cabut dia punya switch, kita boleh gantikan dengan switch yang lain. To be honest dengan anda, saya tak pernah pun tukar switch. Cuma kenapa saya nakkan hot swappable punya keyboard ni adalah kerana saya nak cabut dia punya switch, saya nak leraikan dia, saya nak loop, nak tambah pelincir. So anda kena try. Kalau anda tak pernah loop lagi anda punya switch keyboard tu, anda kena try sekali. Anda akan dapat rasa perbezaan yang gila ketara antara keyboard yang anda dah loop dengan keyboard yang anda tak pernah pasang, tak pernah lomorkan apa-apa pelincir lah. Looping kit ni tak mahal, tak sampai RM20 pun guys. Anda boleh beli. Katakan keyboard anda bukan jenis hot swappable pun, anda boleh buat, cuma dia macam tak lepas lah. Dia macam tak sampai 100%. So, itu adalah ciri yang ketiga. Yang keempat masih berkait dengan switch. Untuk makluman anda, atas muka bumi ni ada 3, generally ada 3 jenis switch lah. Yang pertama, jenis clicky. Bila kita tekan tu, bunyi dia bising. Bunyi ketak, ketak, ketak. Lepas tu kita ada jenis tactile. Bila kita tekan tu, dia tak keluarkan bunyi yang bising sangat. Tapi kita rasa macam ada lekukan dekat bahagian bawah. Dan last kali kita ada switch yang jenis linear. Bila kita tekan tu, rasa masuk smooth je. Ini linear punya. So dulu masa saya mula-mula main dengan mechanical gaming keyboard ni 2015, 2016 macam tu, saya suka dengan blue switch sebab bila kita tekan tu bunyi dia bising gila, and dia macam kita nak habakkan pada satu dunia, weh aku pakai mechanical keyboard ni, tengoklah betapa awesome-nya aku. Dia something like that lah. But then bila saya matang sikit, saya suka kepada linear switch sebab bila kita tekan dia smooth, typing pun rasa macam lagi lancar lah. Dan sekarang
orang saya suka tactile. Saya suka bila kita tekan tu rasa tactile, rasa lekukan tu. Tapi dia mestilah di loop dulu. Kalau loop barulah saya suka jenis tactile. Kalau tak loop saya tak suka. Itu yang keempat. Dan yang kelima tentang structure keyboard, which is kita punya keyboard ni secara basicnya ada keycap. Dekat bahagian atas sekali ada keycap. Lepas tu ada dia punya switch, ada PCB board and ada bottom chassis lah. Ini structure standard keyboard. Tapi untuk 2023 ataupun sebenarnya dah lama dah, dia punya structure ni lagi complicated. Nanti saya akan go through sambil saya cerita kepada anda 3 keyboard yang saya nak recommend kepada anda. Keyboard yang pertama ni yang saya pernah review sebelum ni iaitu Dark Flash GD100. Apa yang menarik dekat keyboard ni adalah dia punya form factor. Macam saya bagi tahu, benda pertama yang saya akan tengok bila saya nak beli keyboard adalah dia punya form factor. Berapa key yang ada dekat keyboard ni? Kalau anda tengok saiz dia macam compact gila kan, tapi sebenarnya dia macam full size key dah. Ada numpad, anda boleh tengok ada numpad, dia punya key complete, cuma saiz dia dikecilkan, dimampatkan, so dia jimat dan lebih kurang dalam dia punya penjimatan tu kalau nak dibandingkan dengan keyboard saiz biasa dia punya penjimatan adalah, kejap kita cari, 130mm. Ini adalah standard punya size keyboard. Lepas dia buang 8 key, dia akan jadi macam GD100. Anda boleh nampaklah space kita dapat jimat, sangat-sangat banyak space lah. But keyboard macam ni kan, sebab dia punya travel distance, jarak antara satu keycap ke satu keycap ataupun satu key ke satu key lain terlampau sempit. Awal-awal kita guna dia macam kita susah nak adapt lah. Awal-awal kita guna. But bila kita dah main dalam seminggu lebih macam tu, insyaAllah tak akan berlaku typo. Untuk GD100 ni, dia wireless mechanical gaming keyboard yang sedihnya dia tak ada RGB. Dia tak ada LED pun. Bukan dekat dia warna-warni pelangi. Bukan. Dia LED pun tak ada. Ini dia punya kelemahan lah. Cuma dari segi design, dia still cantik bagi saya sebab dia datang dengan 3 pilihan design. Yang pertama dia datang dengan brown sugar, which is anda boleh nampak dia main dengan aksen warna hitam, kelabu tai anjing kot. Lepas tu ada warna orange, kuning macam tu. Lepas tu dia ada milk and brown, which is ini warna dia macam actually dia ada 3 tone warna. Dia ada 3 tone warna, cuma tak nampak sangat lah. Dia ada warna putih, lepas tu ada creamy sikit, lepas tu ada dark creamy, dan last kali dia ada dark shadow, which is warna hitam sahajalah. So ini adalah keyboard pertama yang saya recommend kepada anda. Feeling typing saya boleh garanti kepada anda memang sedap, seriously. Kalau anda seorang businessman, anda perlukan numpad, maka ini adalah keyboard yang patut anda beli. Alright, ini adalah keyboard yang pertama. Keyboard yang kedua ni saya dah review juga, dia sangat-sangat awesome. Walaupun brand dia mungkin anda tak pernah dengar di Malaysia, tak naik macam Dark Flash tadi, dekat Malaysia adalah orang kenal juga kan. Macam Z-Friend ni orang memang tak kenal langsung. Model dia adalah ZA68. So dia ada 68 key. Kalau kita kira satu persatu ni ada 68 button termasuk dengan satu knob. Apa yang menarik tentang ZA68 ni ialah dia punya arrow key berada dalam satu dedicated island. Maka susah untuk kita typo. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya knob ni. Dia punya knob ni bahagian atas ni, kita bukan sahaja boleh guna untuk adjust volume, tapi dalam masa sama kita boleh main dengan LED light bar yang ada dekat kiri dan kanan dia. Dia datang dengan 2 pilihan warna. Satu yang ni yang saya beli sebelum ni, ini Time Machine. Ada satu lagi dia Yasin. Yasin ni Time Machine, dia main dengan warna macam turquoise, putih dan juga warna macam brown, orange, something like that. Tapi Yasin dia datang dengan warna creamy sikit, warna pastel pink, lepas tu ada purple dan juga warna putih. Mungkin perempuan akan go for this one, lelaki mungkin kita go for Time Machine lah. Nampak lagi kita kata classy kan. Lepas tu apa yang menarik tentang keyboard ni ialah dia punya binaan tu sendiri. Binaan keyboard tu memang lengkap lah. Kalau kita yang pertama, dia adalah hot swappable punya keyboard. Jadi kita boleh cabut dia punya apa? Kita boleh cabut dia punya switch. Lepas tu dia punya structure. Ini yang saya maksudkan kepada anda. First kali kita ada keycap, lepas tu dia ada frame dia, lepas tu ada satu, ini adalah Eva Form. Tak silap saya, ini adalah Eva Form dan ini adalah dia punya PCB board, and di bahagian bawah ada dia punya bottom chassis. Lepas tu dia punya satellite ni, dia punya stabilizer ni pun dia dah baiki sikit supaya
lagi lancar dan tak rattling sangat. Based on apa yang saya dapat hari tu, memang tak rattling sangat lah. Dan dia jenis 3 connection, anda boleh guna secara wireless, bluetooth dan juga wired. Bateri dia tahan agak lama guys. So ini adalah keyboard kedua yang saya nak recommend kepada anda lah. Dan yang terakhir, which is yang paling saya recommend kepada anda, harga still bawah RM200 Malaysia, iaitu VGN N75. Ini memang awesome gila lah, seriously. Dalam banyak-banyak keyboard saya main untuk bajet bawah RM200 Malaysia, ini yang paling mantap guys. Yang pertama, dia punya form factor tu kena dengan jiwa saya. Anda boleh tengok dia bila N75 bermaksud dia ada 75%. So dia ada 75 button. Dia bukan sahaja ada dedicated arrow key dekat sini, dia ada navigation button, and yang penting dia ada FN, F1 hingga F12 ni. Kalau kita tengok ZA68 tadi, kita tengok ZA68 dia tak ada F1 hingga F12. Dia punya F1, F12 berkongsi tugas dengan button 1 hingga button sama dengan ni lah. So VGN N75 ni anda boleh tengok yang dia ada F1 hingga F12. Senang untuk kerja saya. Dia punya saiz pun compact. Lepas tu ada dia punya knob tu dia boleh guna untuk adjust volume. Keyboard ni menyala dengan RGB. Apa yang lagi awesome tentang keyboard ni ialah dia punya structure lah. Kalau tadi kita rasa macam ZA68 ni tak pernah tengok dah dia punya structure banyak-banyak macam tu kan. Ada penambahan dari segi Evaform dan sebagainya. Tapi untuk VGN N75 ni lagi awesome guys. Yang pertama, okey, kita tengok so dia ada keycap dan juga metal knob dekat bahagian atas ni. Kemudian ada frame dia, dan ada dia punya switch ni. Okey, kita letak aje lah switch. Dan sebelum adanya Evaform ni, sebelum adanya plate ni, actually ini ada plate warna putih ni kita panggil dia sebagai plate. Saya boleh besarkan tunjuk kepada anda. So warna putih ni adalah plate. Actually ada gasket. Anda boleh nampak tak? Ni yang saya sedang tunjuk kepada anda ni dekat bahagian kecil ni. Ini kita panggil dia sebagai gasket. Tujuan dia supaya dapat bagi satu feeling typing yang melantun sikit lah kepada kita. Lepas tu di bahagian bawah dia ada lagi dia punya Evaform. Ada Evaform yang warna hitam ni. Hitam ni kita panggil dia Evaform. Lepas tu ada dia punya iX4 pad. Satu pad untuk lindungi PCB board kita. So ini PC yang warna hitam bawah ni, ini adalah PCB board. Dan di warna putih bahagian bawah ni adalah silicon foam. Silicon foam, and barulah ada dia punya bottom chassis. Nampak tak? Structure dia tu banyak gila. Tujuan dia apa? Tujuan dia selain dari memberatkan keyboard tu sendiri, dalam masa sama dia memberi kepada kita satu typing experience yang sangat sedap. Rasa melantun gitu. Tak rasa keras langsung. Bila kita guna lama pun tak rasa sakit-sakit dekat hujung jari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi yang dihasilkan memang satisfying gila. So that's why saya recommend anda beli VGN N75 ni. Bateri dia pun saiz besar. Tak silap saya 4000 mAh tak silap saya. And so far dia datang dengan 4 pilihan warna. Anda boleh pilih warna hitam, warna putih, lepas tu warna ini cyan dengan black lah, dia panggil Cyan Pro Black, Caribbean Blue. Lepas tu dia ada satu lagi Jelly Orange. So harga dia pun still bawah RM200 Malaysia. Saya gila-gila recommend anda beli VGN N75. Kualiti dia memang tip top guys. So itu saja untuk video kali ni. Link beli untuk semua item ni saya letak dalam ruangan description box below. And saya pun ada recommend kepada anda beberapa aksesori yang berkait dengan keyboard di ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.